Okay, welcome back to Kita United. Aku Syahid dan hari ini kita akan berbincang sedikit mengenai krisis yang mungkin wujud dalam Man United sekarang. Okay, pada baru-baru ini kita tahu Man United tewas kepada Brighton yang merupakan perlawanan ketiga yang kita tewas dalam 5 perlawanan, dan ini merupakan permulaan yang terburuk dalam tempoh 34 tahun. Lebih buruk daripada last season. Last season kita rasa kita dah buruk dah, tapi season ni lagi teruk sebenarnya. Lagi teruk sebab kita hanya dapat 6 poin daripada 15 poin yang patutnya kita boleh dapat. Dan kemungkinan krisis ni dah mula wujud dalam skuad Man United. Alright, so selepas perlawanan menentang Brighton hari itu, Erik ten Hag telah pun diinterview oleh para wartawan yang mereka menanyakan adakah Man United sekarang berada dalam krisis. Tetapi Erik ten Hag menafikan kenyataan tersebut. Dia mengatakan Man United tidak berada dalam krisis dan mereka percaya bahawa mereka boleh merubah keputusan ini jika mereka stick dengan plan yang telah dirancang. Bagi aku personally, krisis ni mungkin dah mula nampak, dah mula wujud, aku tak nafikan, selepas perang social media antara Jadon Sancho dan juga Erik ten Hag, yang mana Jadon Sancho telah buat satu statement di Twitter yang mengatakan dia dikambing hitamkan oleh Erik ten Hag, tetapi kenyataan itu telah pun ditarik balik, telah pun diturunkan daripada Twitter, tetapi dia dikabarkan masih belum minta maaf dengan apa yang telah dilakukan oleh Sancho terhadap Erik ten Hag. Dan akibat daripada ini, kita nampak baru-baru ni ada tular satu foto yang Sancho berada di tepi padang menyaksikan perlawanan skuad bawah 18 tahun. So memang nampak Sancho totally dikeluarkan daripada first team. Jadi ia mengurangkan seorang pemain dekat dalam skuad, lebih-lebih lagi di sebelah kanan. Dan yang kedua, kes Anthony juga telah memberi kesan kepada Erik ten Hag. Anthony yang sekarang sedang menghadapi siasatan mengenai dakwaan dia melakukan keganasan rumah tangga terhadap bekas teman wanita dia. Dia telah mengambil keputusan untuk bercuti sebentar sementara dia nak selesaikan kes dia. Jadi another right winger tidak berada dalam skuad dan kita hanya tinggal dengan Facundo Pellistri yang merupakan satu-satunya right winger yang kita ada sekarang. Okey. Tapi disebabkan ketiadaan dua-dua pemain ni, Erik ten Hag telah buat keputusan untuk meletakkan Bruno Fernandes di sebelah wing kanan, dan kita nampak tactical ni mula ditukar daripada instead of kita main 4-2-3-1, kita telah tukar kepada diamond shape, di mana Bruno Fernandes bermain di sebelah attacking midfield di hadapan Casemiro dan juga Tomine. Dan ada kalanya posisi ini juga berubah mengikut keadaan yang berlaku semasa perlawanan menentang Brighton hari itu. Tetapi bila diletakkan Bruno Fernandes di sebelah kanan, ia tak memberi kesan apa-apa sangat, sebab kebanyakannya bila bola berada di sebelah kanan, dia akan cuba hantar ke sebelah kiri sebabkan ada seorang saja runner dekat dalam skuad, iaitu Marcus Rashford, dan kita nampak semua hantarannya sangat mudah dibaca oleh Brighton. So itu adalah kesan daripada krisis tak ada dua pemain sebelah kanan, dan Erik ten Hag nampak belum berani untuk letakkan Pellistri dalam skuad utama, dan diletakkan McTominay juga dekat dalam skuad. Yang kita nampak semasa international match hari itu dia perform, tetapi menentang Brighton dia juga hilang entah ke mana, dan ia memang memberi kesan kepada kita punya perancangan sebagai satu pasukan. Yang seterusnya pula, semasa Rasmus Højlund dikeluarkan, keputusan itu juga dibantah oleh para peminat di dalam Old Trafford yang mereka memberikan boo kepada keputusan untuk mengeluarkan Rasmus Højlund. Tetapi Erik ten Hag telah defend diri dia. Dia mengatakan Rasmus Højlund masih belum fit untuk main 90 minit. Sekiranya dia mainkan Rasmus Højlund selama 90 minit dan dia dapat injury, perancangan yang dilakukan mungkin akan lebih terencat untuk masa hadapan. So ini mungkin short term punya keputusan untuk long term game. Aku harap benda ni dah betul, sebab aku masih lagi backup Erik ten Hag dengan apa yang dia lakukan. Mungkin ada sedikit kesilapan dari sudut nukaran pemain, mungkin ada sedikit kesilapan dari segi taktikal, tapi for the time being aku akan sentiasa berada di belakang Erik ten Hag. Dan yang seterusnya, baru-baru ini Man United juga memang ada krisis dengan injury. Ramai pemain-pemain yang tidak dapat dimainkan atas faktor kecederaan, seperti yang kita tahu Mason Mount, Amrabat. Di sebelah kiri defender Malaysia dan juga Luke Shaw juga injured. Luke Shaw yang dikabarkan akan hanya pulang semasa pertengahan bulan 10. Terbaru kita dikejutkan dengan kecederaan yang menimpa Aaron Wan-Bissaka. Wan-Bissaka telah dikabarkan yang dia mengalami kecederaan hamstring yang bakal meletakkan dia di luar padang selama 2 bulan. So ini adalah satu lagi krisis injury yang sangat tak enak didengar, sebab kita tahu dekat bahagian fullback kita memang dah nipis, sangat-sangat nipis. Sebelah kanan kita cuma ada Dalot saja, sebelah kiri kita cuma ada Reguilon. So sekiranya apa-apa jadi kepada Dalot dan juga Reguilon, memang tempang habis.
memang tempang habis sebab fullback tak ada untuk tempoh yang cukup lama. Kita hanya ada centre back saja, itu pun centre back yang kita ada betul-betul reliable adalah dua pemain saja sekarang ni. Kita ada Victor Lindelof dan juga Lisandro Martinez. Maguire dan juga Evans, aku tak rasa mereka adalah reliable sangat. Lagi-lagi Johnny Evans, sebab kita tahu Johnny Evans tidak lagi mempunyai speed ataupun kemampuan untuk beraksi dekat top level. Mungkin sekiranya kita lawan dengan pasukan low tier, mungkin Evans dapat cope. Tapi sekiranya lebih banyak injury di bahagian defense, kita akan really mengalami satu masalah yang cukup besar. 3 tewas daripada 5 perlawanan adalah satu permulaan yang sangat-sangat buruk, dan krisis defense ni juga tidak akan membantu memberikan keputusan yang lebih baik untuk masa hadapan. Tetapi 3 lagi pemain mungkin akan kembali untuk menentang Bayern nanti, iaitu Sofian Amrabat, Mason Mount dan juga Rafael Varane. Jadi itu adalah krisis di peringkat pemain, dan seterusnya krisis di bahagian top level ataupun bahagian owners. So buat masa sekarang ni kita memang tak ada news langsung mengenai Glazers dan juga penjualan klub ini, tetapi ia telah memberi kesan, sangat memberi kesan kepada skuad. Sebab kita sekarang ni memang tak tahu apa hala tuju Man United sekarang. Alright, Glazers masih tak nak berpindah, infrastruktur pun masih tidak berubah, tidak ada improvement langsung. Pelaburan owners ke dalam skuad juga adalah sangat rendah, almost tak wujud, dan ini adalah disebabkan oleh sifat tamak, tak berdisiplin dan poor decision making yang dilakukan. Ini adalah daripada Glazers, Merto Arnold, dan semua ini memberi kesan kepada skuad. Alright, antara sifat-sifat ini juga nampak berada dalam kita punya skuad. So kita nampak skuad sekarang ni memang dalam masalah yang sangat-sangat besar, dan sekiranya benda ni tak berubah, kita tak boleh harapkan ada peningkatan dalam skuad. Di peringkat owners, memang kita perlukan owner yang baru, yang lebih kompetitif, yang lebih compassion dan juga lebih bertanggungjawab terhadap skuad, yang memang betul-betul nak meningkatkan balik mutu permainan, nak meningkatkan lagi mutu pasukan, mutu kelab. Yang kita sekarang ni memang dah ketinggalan jauh. Kalau nak dibandingkan dengan City, nak dibandingkan dengan Newcastle, Newcastle baru dapat new owners pun dah mula invest macam-macam untuk meningkatkan mutu permainan mereka. Memang jauh sangat berbeza, dan sekiranya ini tak berubah, kita akan terus dengan keputusan-keputusan yang tidak akan ke mana, seperti yang telah terjadi sejak 10 tahun yang lepas. Alright, selepas era Alex Ferguson, kita mengalami perubahan managers after managers, Moyes, Van Gaal, Mourinho, Ole dan juga Ralf Rangnick, yang kita tahu Ralf Rangnick memberitahu kepada publik yang Man United perlukan perubahan secara besar-besaran. Dan ini adalah berita yang tidak digemari oleh pihak owner. Alright, so kita berharap apa yang Erik ten Hag cuba buat kepada skuad step by step, sedikit demi sedikit, akan memberikan kesan long term. Alright, kesan long term adalah lebih baik daripada kesan short term. Mungkin ada yang kata Erik ten Hag perlu keluar sekarang, ada yang dah mula berkempen untuk ten Hag out. Aku harap korang lebih banyak bersabar. Kenapa aku kata macam tu? Walaupun kita mungkin dalam keadaan krisis sekarang, you all perlu tengok Liverpool semasa zaman Klopp baru masuk. Alright, 3 tahun pertama, 4 tahun pertama masih tak ada apa-apa result. Tetapi mereka stick by their manager, and then baru dapat keputusan sedikit demi sedikit. Dan walaupun Liverpool last season, aku nak cerita, aku bukan nak kutuk Liverpool, tapi aku menyatakan kebenaran. Walaupun Liverpool last season mengalami satu performance yang boleh dikatakan drop, dan mereka terlepas slot UCL, tapi mereka masih stick by their manager. Itu beza dia. Alright, walaupun ada keputusan yang tidak memihak kepada mereka, mereka still stick dengan manager sebab mereka ada perancangan untuk membaiki, untuk meningkatkan lagi pasukan mereka. Dan itu juga terjadi kepada Arsenal. Alright, yang you all boleh nampak, Arsenal, Arteta semasa baru masuk dalam skuad mereka, 3 tahun pertama tak ada result, dan sekarang dah mula nampak hasil dia atas kesabaran. Walaupun ada satu tempoh ada kempen untuk Arteta out, tetapi the top level, top management and most of the fans masih stick by him, dan sekarang mereka boleh dikatakan menikmati hasil kesabaran mereka. Alright, so aku harap benda yang sama juga akan berlaku pada kita, dan aku harap kita dapat bersabar dengan Erik ten Hag. Mungkin lebih kurang 2 tahun lagi barulah kita dapat nampak hasil dia. Mungkin tahun keempat, season keempat Erik ten Hag berada di Man United, baru dah nampak perubahan dekat dalam skuad secara total. Kenapa aku cakap 4 tahun? Sebab managers sebelum ni tak ada satu pun yang dapat survive selama 3 tahun lengkap. 3 tahun 3 tahun lengkap tak ada manager yang dapat kekal dekat Man United. Moyes
tak sampai setahun. Kita ada Van Gaal 2 season saja. Lepas dia menang FA Cup pada season kedua, dia ditendang keluar sebab terlepas slot UCL. Mourinho menang Europa Cup dan juga tempat kedua dalam Liga, yang dikata adalah keputusan terbaik yang dia pernah dapat sepanjang karier dia. Sebab disebabkan pasukan yang dia dapat tu adalah bukan yang dia nak, bukan pasukan yang terbaik yang dia boleh dapat. 2 tahun setengah dia dikeluarkan atas player power, dan juga benda yang sama terjadi kepada Ole Gunnar Solskjaer. Dan selepas itu dia juga dikeluarkan. Dalam masa 7 perlawanan, dia menang 1 perlawanan saja yang telah menyebabkan dia telah dipecat daripada skuad. So tak ada satu manager pun yang dapat kekal lebih daripada 3 tahun. Dan aku harap benda ini kita dapat sedikit bersabar, sebab kita nak keputusan yang berbeza daripada apa yang telah terjadi kepada 3 atau 4 manager yang sebelum ni. So itu saja mengenai krisis yang mungkin dihadapi oleh Man United sekarang. Apa pendapat korang mengenai berita-berita ini? Okay. Krisis owners, krisis injury dalam pasukan, dan apakah yang korang rasa Erik ten Hag perlu buat untuk menghadapi Bayern dan juga perlawanan Liga selepas ini, yang mana selepas ini kita akan menentang Burnley, Crystal Palace, Brentford dan juga Sheffield United. Korang komen dekat bawah. So thank you for watching, dan kepada yang nak join grup Telegram kita United, korang boleh klik dekat dalam description box. Kat situ kita ada community kita United, yang mana kita akan bincangkan setiap hari apa yang terjadi kepada Man United dekat dalam grup tersebut, dan kita cuba membina community kita United di situ. So I'll see you in the group, and I'll see you in the next one. Bye bye.